Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Salam hari Sabtu yang sangat cerah, yang kata sangat baik pada hari ini. Okay? So, terima kasih kepada semua peserta-peserta tahap bongsu bengkel PRS at SSC Smart Sharing Class tahun 2020 peringkat Negeri Selangor. Hari ini anda akan bersama dengan Cikgu Zafidi untuk kelas online topik 2 iaitu tajuknya kesedaran kendiri, antara kelas yang wajib anda ikuti untuk melayakkan anda ditauliahkan tahap bongsu. Okey, alhamdulillah sebelum ini anda semua sudah pun selesai tahap 1. Topik 1 untuk pengenalan PRS. Maka hari ini anda akan belajar pula tentang topik yang seterusnya dalam modul PRS bongsu. Okey, dan pastikan untuk kelas-kelas yang akan datang juga untuk topik 3 dan topik 4 anda hadir untuk memastikan rekod kehadiran anda dapat dikemas kini dan melayakkan anda untuk terus untuk mendapat tahap bongsu. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Cikgu Zafidi untuk meneruskan kelas kita pada pagi ini. Dipersilakan. Cikgu Zafidi boleh buka mic dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada Cikgu Muhammad Asnan dan ada Cikgu Kaunseling yang lain dan barisan pembimbing rakan sebaya yang saya hormati sekalian. So, alhamdulillah pada pagi ini kita telah diberi peluang dan kesempatan untuk menyertai kelas bimbingan PRS untuk tajuk kedua bersama dengan saya iaitu Cikgu Muhammad Zafidi Muhammad Zain. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya, nama saya Muhammad Zafidi bin Muhammad Zain, Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Dan untuk pada pagi ini kita akan berbicara dan berkongsi tentang satu tajuk yang orang kata penting bagi PRS. Selepas kita tahu apa itu struktur PRS, apa itu organisasi PRS itu sendiri, dan kita kali ini kita akan kenal apa yang diri kita dahulu, kerana kita tahu bahawa motto PRS iaitu bantu diri untuk bantu orang lain. Maknanya kita sekarang ni dalam proses untuk membantu diri kita dahulu. So untuk bantu diri kita kena ada satu kesedaran kendiri kita. So pada pagi ini, inilah tajuk yang saya akan kongsikan kepada anda semua iaitu kesedaran kendiri. So sebarang persoalan anda boleh buka mikrofon, buka video, ataupun kalau rasa kata line internet tak kuat ke apa, boleh gunakan ruangan chat yang disediakan. So terima kasih kepada yang hadir pada hari ini iaitu seramai 63 orang semuanya. Right. So sebelum tu saya nak tanya kepada PRS sekalian. Pernah tak saya yakinlah semua pernah tengok cermin. Betul kan? So ketika anda tengah tengok cermin tu, mesti anda terlintas dalam hati anda dan anda tengok, oh yes, cantik aku hari ni, oi handsome lah aku hari ni. Kadang-kadang kita ada terdetik juga, orang kata, Allah, aku make up tak lawa lah. Setiap kali kita pandang cermin, macam-macam akan terlintas dalam fikiran kita. Dan kita kena tahu yang kita lihat dekat cermin itu, itulah diri kita. Itulah yang menggambarkan tentang diri kita. So pentingnya untuk kali ini kita kena kenal diri kita dahulu. So untuk kesedaran kendiri, saya boleh jelaskan iaitu definisi dia, kita menyedari sifat-sifat yang ada
pada diri kita sendiri. Sama ada sifat tersebut positif ataupun negatif. Kendiri adalah merujuk kepada diri kita sendiri. Kesedaran iaitu maknanya kita tahu, kita faham dan kita orang kata kita sedar apa yang sifat-sifat yang ada dalam diri kita sendiri. So kita ada dua sifat iaitu positif atau negatif. Sifat buruk atau sifat baik. Right. Seterusnya, sifat positif. Saya boleh jelaskan sebagai segala potensi yang ada dalam diri anda sendiri yang perlu dikembangkan dan dikukuhkan supaya anda dapat berfungsi sebagai manusia atau individu yang berkesan dan boleh bantu kawan-kawan, dia boleh bantu diri kita dan boleh bantu kawan-kawan kita. Manakala sifat negatif merupakan kelemahan, kekurangan yang ada dalam diri kita. Kekurangan tersebut kita harus tahu juga dan kita usaha untuk mengurangkan kelemahan tersebut atau kita mengatasi kelemahan yang ada dalam diri kita. So sifat positif dan sifat negatif, maknanya benda tu dua-dua ada dalam diri kita. Right. Seterusnya seterusnya kita dalam proses kita nak kenal diri kita, saya akan buat satu aktiviti. Sepatutnya kita akan gunakan kertas, tapi mungkin disebabkan kita punya kualiti video mungkin kita tak jelas apa semua, so kita gunakan sepenuhnya ruangan chatting yang ada dalam kita punya Google Meet. Saya minta anda semua untuk mensenaraikan apa kelebihan dan apa kelemahan yang ada pada diri kita. Apa kelebihan, apa kekuatan diri anda dan apa kelemahan diri anda. So untuk aktiviti ni saya bagi masa dalam 5 minit untuk anda senaraikan apa kekuatan dan apa kelemahan diri anda. Okey, boleh mulakan sekarang. Okey, sila type dalam ruangan chatting. Okey. Apakah dia kekuatan? Ya. Okey, saya tengok ada satu isu kat sini nak tulis. Right, bila anda tulis contoh kalau siapa yang guna laptop, sila maknanya kalau anda nak enter, nak tekan ke bawah, anda tekan butang shift dalam masa dengan sentak dengan butang enter. Anda tekan butang shift, jangan lepas, and then tekan butang enter untuk kita turun ke bawah. Kalau telefon, Cikgu Azamidi macam mana? Kalau telefon, kalau tak silap saya ada, kalau butang enter boleh guna. Kalau dalam telefon, kamu boleh type dulu, lepas tu tak payah tekan enter apa. Buat koma, betul seterusnya, koma seterusnya, boleh, tak ada masalah. Okay, contohnya macam Ishraq, boleh main pelbagai sukan contoh. Lepas tu nak yang nombor 2, nombor 3, nombor 4 tu buat koma je. Okay, boleh bermain berbagai sukan, koma, apa dia, makan, koma, tidur, koma dan sebagainya, macam itulah. Okay. Okay, so 5 minit, silakan. Okay, banyak tu. So, Damia, kekuatan diri bijak dalam mata pelajaran sains dan menyayangi haiwan. Okay.
Aiman Rosli, pandai menyanyi dan rap. Suka bersukan, sporting. Okey, dahsyat. Okey, nanti kita selepas settle aktiviti ni kita nak pick seorang-seorang ni. Kita nak tengok, kita akan pilih. Kita mungkin boleh kongsikan kepada kawan-kawan yang lain. Satu minit lagi. Okey, masa sudah tamat. So, tahniah kepada semua PRS yang memberi respon. Terima kasih. Dan kita akan lihat beberapa perkongsian daripada rakan-rakan anda. Apa kekuatan dan kelebihan diri anda. So, saya mohon kerjasama. Orang yang saya sebut ni mungkin boleh kongsikan kepada kawan-kawan apa dia punya kelebihan dan kekuatan dia. Alright, so saya nak tengok okay. Ada satu tu yang memang menarik sangat saya tengok. Sekejap ya. Okey, Muhammad Aiman Rosli. Muhammad Aiman Rosli, sila bukakan mikrofon dan video anda. Muhammad Aiman Rosli. Mohon respon. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muhammad Aiman Rosli. Ya, saya. Dari sekolah mana ni? Saya dari sekolah SMK Sri Sarjana Sri Petaling. SMK Sri Sarjana Sri Petaling. Yes. Okey, tingkatan berapa? Saya tingkatan 4, Cikgu. Tingkatan 4.
So awak punya kekuatan apa ni? Cuba sebutkan kepada kawan-kawan. Oh, hebat. Kekuatan saya pandai menyanyi, pandai rap. Saya minat Alright. juga, dan saya kuat bersukan juga. Buat bersukan. Sukan apa yang selalu main? Sukan selalu masuk olahraga, lari battle tu semua. Dan sporting. Okay. Okay, dahsyat ni. Bukan main ni Aiman ni. Tengok kamera pun tahu dah. Tengok rambut pun cukup tahu dah kita. Bukan kaleng-kaleng. Okay Aiman. Ya, Igo. Nak request ni. Saya rasa awak dah tahu dah apa request kami ni. Request apa, Igo? So, boleh rap satu lagu tak? Allahu Akbar. Cuba. Lagu apa ni, Igo? Tak kisah. Awak kata awak sporting. So, awak boleh pandai rap pula tu. So, cuba kongsikan kawan-kawan. Lagu apa? Sekejap, Igo, saya tengah fikir lagu apa sekarang. Satu rangkap je cukup. Satu ayat je lah, tak payah banyak-banyak. Sebab kita nak tengok betul ke awak ni merupakan, awak kata kekuatan diri awak adalah rap. Maka kena tunjukkanlah bahawa itulah kekuatan awak. So barulah kita boleh kata itu adalah kekuatan. Kita nak tengok betul awak kenal diri awak. Satu ayat pun okey dah sebenarnya. Tak ada masalah. Jangan satu lagu lah, orang lain pun nak juga. Lagu apa? Saya cuba, Igo. Boleh. Sekejap, mak saya ada ni. Baguslah, depan mak lah tunjukkan kekuatan diri kita. Ya. Cakap lagu rap yang kelik cepat. Malu ni. Cepatlah. Aku ada geng professional, running with my clique, international. Terlalu banyak yes ya, jarang tak penuh. Terlalu banyak show ya, jarang tak penuh. Okey, dahsyat tu. Kita minta bagi satu ayat, dia bagi satu rangkap terus tu. Jaga juga video. Okey, tahniah Aiman. Terima kasih. So, cikgu doakan supaya Aiman berjaya dalam bidang dan kata semoga sukses selalu. Alright, insyaAllah. Saya tak suka cikgu. Okey, terima kasih Aiman. Okey, kita tengok kepada kawan-kawan yang lain pula. Okey, Sulu Kaisaran melukis, membaca, Sandeep Singh graphic designing, melukis atau main pelbagai jenis sukan. Anisah mengedit gambar. Ada satu lagi yang saya suka tengok. Tugasri mohon respon. Tugasri, anak perempuan Tanah Balas Singgam. Kekuatan diri, suka membuat latihan angkat berat. Tugasri? Ya, Tugasri. Cikgu, Dari sekolah mana? sekolah SMK Konvent Bukit Mertajam. SMK Konvent Bukit Mertajam. Okey, boleh kongsikan kepada kawan-kawan suka membuat latihan angkat berat ni? Boleh kongsikan kawan-kawan? Apa cikgu kongsi apa? Awak suka, awak selalu buat lah benda ni? Selalu buat angkat berat? Ya, selalu saya buat angkat berat. Itu hobi ke apa? Tak, hobi. Setiap hari saya. Kamu start angkat berat ni sejak bila? 4 tahun. Sudah umur 4 tahun? Macam mana boleh terjebak dengan angkat berat ni? Bapa saya yang ajar saya. Okay. So daripada you punya family lah katanya. Ya. You punya family bodybuilder punya atlet ke ataupun saya saja? Bodybuilder. Bodybuilder atlet? Okay, faham. That's why lah. Okay, good. So you pernah angkat berapa berat? Paling berat you pernah angkat? 100 kg. 100 kg. Wow.
Luar biasa, amazing, betul lah. Oh, hebat. Yes. You boleh angkat saya ni. Saya 100 lebih. Oh, okay, this is interesting. Okay, silakan Cikgu Safidi. Okay, so tahniah pada Tugas Sri. Terima kasih kerana membuat perkongsian. So jarang tahu kita dapat tengok orang kata perempuan terlibat dengan sukan angkat berat ni. So Tugas Sri ada masuk Sukma ke? Ya, cikgu. Oh, so yang last Sukma tahun berapa? 2018. 2018. So ada pencapaian, ada peringkat gangsa ke, emas ke? Gangsa. Gangsa. So wow, so memang kata pencapaian antara yang dalam kalangan seluruh negeri tu awak antara yang terbaik lah. So tahniah cikgu ucapkan dan semoga berjaya dalam bidang yang anda ceburi ini dan jangan putus asa. Alright, thank you Tugas Sri. Yeah. So Cikgu Safidi, agak menarik kita lihat kan. Sebenarnya kita pada bila kita kenal diri kita sebenarnya, kita ada banyak kelebihan yang orang lain tak tahu tapi kita tahu. Ada tadi Tugas Sri tadi dia antara orang yang dia tahu kelebihan diri dia. Iaitu dia boleh angkat berat sampai 100 kilo. Jadi itu yang kita katakan tadi sebagai bila kita kenal diri kita, kita tahu kekuatan kita, maka kita ni unik sebenarnya, betul tak? Betul. Okay, silakan Cikgu Safidi. Kita boleh proceed, kita tengok perkongsian tentang apa kelemahan diri, boleh ke Cikgu Hasnan? Boleh, teruskan je, tak ada masalah. Okay. So kita tengok kepada dari segi kelemahan. Mungkin kelemahan ni kita bila kita kenal kelemahan diri kita ni, orang kata dah satu kelebihan dah sebab kita tahu apa kelemahan diri kita, dan yang paling orang kata power, kita bantu diri kita nak atasi kelemahan yang ada dalam diri kita. Alright, so saya tengok Maina Nur Elisa binti Rahman. So kata dia berkongsikan, kata kelemahan lambat pick up dalam subjek sejarah. So Maina Nur Elisa boleh kongsikan kepada kami semua. Maina Nur Elisa. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Maina Nur Elisa dari sekolah mana ya? SMK Taman Desa. SMK Taman Desa. Tingkatan berapa? Tingkatan 2. Tingkatan 2. So anda berkongsikan awak punya kelemahan diri awak. Maknanya awak tahu awak lambat pick up dalam subjek sejarah. Mungkin boleh kongsikan bila kita dah tahu kita punya kelemahan diri kita ni, apa yang Maina Nur Elisa buat nak bantu kita atasi kelemahan? Saya kadang-kadang tanya kawan saya apa yang cikgu cakap kalau saya tak faham. Ya. So maknanya awak ambil inisiatif nak tanya kawan-kawan awak, nak tanya cikgu-cikgu awak jika awak tak faham. Kadang-kadang saya pun belajar kat rumah subjek sejarah. Minta bantuan daripada kakak-kakak saya. Okay, so itu antara usaha yang awak lakukan untuk atasi kelemahan. So bagus, cikgu ucapkan selamat berjaya dalam kata akademik dan semoga dapat atasi kelemahan dalam subjek sejarah tersebut. Okay, terima kasih. Sama cikgu. Alright. So kita tengok dari segi perkongsian tentang kelemahan diri dan kekuatan diri. Tapi sebenarnya kita nak kongsikan, nak tengok banyak lagi, tapi kita mungkin kesutukan masa, mungkin anda semua ada aktiviti lain pada hujung minggu ni. Tapi saya baca, go through lah sedikit seorang dua. Tabi Selvan, kekuatan diri, suka bahasa Inggeris dan main Beyblade. Wow, tengok kartun Beyblade selalu dapat A untuk Inggeris. Maknanya kelemahan dia kongsikan lemah dalam bidang sejarah dan tak suka account. So Cikgu Safidi, kalau kata bila kita kenal kekuatan diri dan kelemahan diri kita, apa tindakan yang patut kita buat Cikgu Safidi? Okay, so bila kita tahu kelebihan diri kita,
Maknanya kita gunakan kelebihan yang ada pada diri kita tu, sebab kita PRS kita kena bantu kawan kita kan. So kita gunakan segala kelebihan yang ada di kita tu, kita bantu kawan-kawan kita yang lain. Maknanya ada kawan-kawan yang ada kelemahan. Contoh kalau kita pandai dalam subjek sejarah, kita bantu kawan yang lemah dalam subjek sejarah contoh. Dan jika kita ada orang kata kelemahan dalam diri kita, mungkin kita kurang berkeyakinan, kita dapatkan bantuan, kita minta tolong, dapat bantuan daripada cikgu-cikgu macam mana kita nak tingkatkan keyakinan diri kita. Mungkin cikgu tu bakal bagi tugas kepada kita. Okey, contoh, okey Samad, cikgu tahu awak kurang keyakinan diri, cikgu bagi tugas untuk awak. Okey, awak jalankan pengucapan awam. Okey, cikgu akan bantu awak. So maknanya bila si Samad tu dah tahu ada kelemahan diri dia kurang berkeyakinan, dia minta bantuan daripada sama ada kawan-kawan ataupun cikgu dia untuk bantu tingkatkan keyakinan diri kita. So itulah pentingnya kita nak kenal apa kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri kita. Bukan kita nak tahu dendahkan air, bukan nak macam tu, tapi yang paling penting kita tahu benda yang kita perlu tambah baik terhadap diri kita. Alright, so saya akan teruskan kepada kita punya penilaian kendiri. Maknanya kendiri positif bila kita orang kata bila kita tahu kita tahu kelemahan dan kekuatan diri kita, kita akan ada kendiri yang positif. Ini penting. Bila kita dah kenal semua, kita dah tahu, kita akan ada kendiri yang positif. Maknanya kita akan ada kesedaran kendiri. Kita akan sedar diri kita macam mana. So, bila kita sedar, kita tahu, kita nilai diri kita kenal diri kita kita akan bangga dengan pencapaian diri kita. Contoh macam siapa tadi, Tugas Sri tadi, dia kenal, dia tahu dia kekuatan dia dalam bidang angkat berat. So bila dia berjaya dalam dia ada pencapaian di dalam sukan tersebut, so dia bangga. Walaupun kadang-kadang kalau dapat pingat kanser, dia bangga walaupun dia tak dapat pingat emas. Dan dia akan gembira bila capai satu objektif yang dia nak. Dan bila kita kenal diri kita ni, sebenarnya kita dalam masa sama kita bebas nak buat keputusan dan pilihan. Maksudnya aku dah tahu aku punya ni kekuatan aku, ini kelemahan aku. So kita tahu bila kita kenal diri kita bebas nak buat keputusan dan pilihan. Contohlah macam kalau yang sekolah mungkin dalam kalangan kita ni ada yang PRS yang tingkatan 3, mungkin dia nak sambung ke sekolah, nak sambung ke MRSM ke, nak sambung ke sekolah-sekolah yang khusus, dia tahu kata aku layak ke aku tidak layak nak pergi ke sekolah ni, aku boleh bawa diri tak aku nak pergi ke sekolah-sekolah sedemikian, ataupun aku sesuai untuk sekolah di sekolah biasa. So kita bebas nak buat keputusan dan pilihan. Dan bila kita hadapi sesuatu cabaran atau masalah, kita dapat go through, kita dapat lalui dia dengan tabah, tanpa rasa putus asa. Dan bila kita kenal diri kita mudah untuk berkawan, maksudnya senang untuk dapatkan kawan. Dan yang paling penting, bila kita tahu diri kita ada kendiri yang positif, kita hargai diri sendiri dan orang lain. Maknanya kita respect diri kita dan kita juga dapat respect orang lain. Tapi kesan dia, jika kita tak kenal diri kita, maknanya bila kita tak kenal, tak yakin terhadap diri kita, kita akan ada kendiri yang negatif. Bila kendiri yang negatif ni, kita akan rasa pasif. Pasif ni maknanya kita mudah dimanipulasi oleh orang. Orang boleh kontrol kita, kita tak tegas.
Satu lagi, kita akan sentiasa rasa tak gembira, sentiasa rasa sedih dalam setiap hari. Bila kita tak menggembira, kita kata mudah tersinggung. Orang kata apa, orang mengata kita sikit, kita dah tak, orang kata hati koyak, hati tisu. Bila mudah merajuk, lepas tu mudah merajuk, mudah tersinggung. Bila kita hadapi satu cabaran ataupun kata ada satu masalah, kita diuji dengan something, kita takut untuk gagal. Sebenarnya gagal tu merupakan salah satu orang kata proses pembelajaran, bukan penamatan bagi kita punya kehidupan kita. Gagal ni orang kata proses. Maknanya nak berjaya kita kena bersedia untuk gagal dahulu. Alright. So jika kita tak kenal diri kita, kita akan mudah mencari simpati, nak dapatkan keperhatian dan orang kata kesian, belah kasihan daripada kawan-kawan kita. Satu lagi, kita akan bila kita menjadi sikap demikian, kita akan mementingkan diri. Bila kita orang kata bila kita rasa senang, kita tak irau dah, tak irau dah kawan-kawan kita. Kita nak dapatkan something, kita tak kisah dah apa perasaan mak ayah kita, apa perasaan kawan-kawan kita. Bila kita tak dapat, kita akan memberontak. Nak juga dapat benda tu. Nak juga dapat apa yang kita inginkan. Kalau tak dapat, aku nak mengamuk lah apa semua. Itu bila kita tak kenal diri kita, maknanya bahkan kita ada pendirian negatif. Alright. So kesimpulannya pada pertemuan kita yang seberingkas pada pagi ini, cikgu dapat rumuskan bahawa pentingnya untuk kita kenal diri kita. Ya, Cikgu Aslan? Ya. Alright. So kita dapat rumuskan pada pagi ini, pentingnya untuk kita tahu apa kekuatan dan kelemahan diri kita. Kita kenal diri kita dahulu sebab kita sebagai PRS, proses yang paling penting sebagai PRS, kita kena bantu diri kita. Kita kena bantu atasi kelemahan yang ada pada diri kita dan kita guna segala kekuatan yang ada pada diri kita untuk mengatasi kelemahan yang ada dalam diri kita. So itu yang orang kata formula yang penting untuk kita sebagai PRS, sebagai individu untuk membantu diri kita. Kita gunakan segala kekuatan yang ada pada diri kita untuk mengatasi kelemahan yang ada dalam diri kita. So kalau untuk setakat ini itu sahajalah perkongsian daripada cikgu pada Ada soalan. Okay. Sebenarnya kita ada satu lagi tertinggal. Sorry, maafkan saya. Oh, ada lagi. Ada lagi. Tapi sebelum tu kita boleh jawab dulu boleh. soalan. Okey, boleh. Gan. Okey. Gan Shen Yin Kendra. Okey. Cikgu, saya ada soalan, macam mana nak mengatasi masalah sangat negatif sebab ibu saya kata saya seorang yang sangat negatif. Saya cuba untuk mengatasi tapi yang pemikiran negatif sentiasa menghalang saya untuk berubah. Cikgu boleh panggil Kendra. Okey Kendra. Okey, silakan. Cikgu Zafidi jawab dululah. Okey. Ini pun kadang-kadang daripada student-student yang pernah jumpa saya dulu pun adalah dia berkongsi perkara yang sama. Maknanya ada kata cikgu dia kata dia ni tak pandai lah apa semua, dia akan kata negatif dekat murid tersebut. So dia akan rasa tertekan lah, akan rasa stres bila orang kata dia ni orang yang negatif, kau tak pandai lah apa semua. Tapi bila dia jumpa saya cakap macam ni je. Dia sebenarnya adanya dia kata sebab ibu awak kata awak seorang yang sangat negatif. Bagi saya, dia sebenarnya dia nak cabar awak. Dia kata awak ni macam ni. Awak sebagai seorang anak, awak kena buktikan awak bukan seperti yang dikata oleh ibu awak. Maknanya kalau contoh mak awak kata awak ni tak pandai lah apa semua, awak ni malas, awak kena buktikan kepada mereka bahawa awak bukan seperti yang mereka sangka. Itu yang saya selalu kongsikan dengan
student-student saya yang kata selalu yang menghadapi isu yang sama. Mereka dikatakan oleh mana cikgu-cikgu kata dia ni tak pandai lah apa semua. Saya kata awak buktikan kepada cikgu awak tu bahawa awak boleh kata dapat keputusan yang cemerlang. Awak boleh tunjukkan kepada mereka awak bukan pemalas, awak bukan orang kata bodoh, tunjukkan kat cikgu awak. So saya bagi tahu kat saya punya student saya tu, dan alhamdulillah mereka kata masa SPM tahun lepas mereka dah capai keputusan yang kata membanggakan dan mereka dah sambung belajar di pengajian tinggi sekarang. Maknanya mereka dah berjaya dalam cabaran tersebut. Maknanya kita dah challenge dia dan dia ambil cabaran tersebut, buktikan kepada cikgu-cikgu dia. Okey, sama-sama Kendra. So saya doakan agar Kendra dapat buktikan kepada ibu bapa anda dan cikgu-cikgu anda bahawa anda seorang yang positif, bukan seperti yang mereka sangkakan. Tunjukkan kepada mereka anda anak yang terbaik. Alright. So saya sambung sedikit, ada yang tertinggal. Kita sebagai PRS, maknanya dalam proses pembantu rakan, ada satu kaedah yang kita boleh gunakan untuk membantu kawan-kawan kita, iaitu pendedahan kendiri. Alright. Pendedahan kendiri maknanya kita berkongsi pengalaman atau pandangan dalam diri kita kepada kawan-kawan yang lain. Maknanya awak sebagai PRS, awak kongsikan kata pandangan awak, mungkin awak ada pengalaman yang sama apa semua, awak kongsikan, bagi tahu kepada kawan awak yang nak bantu tu. Aplikasi dia dalam pembangunan menolong, PRS berkongsi kisah peribadi, maknanya pengalaman pandangan dia lah untuk difahami dan untuk dibantu. Atau kadang-kadang sebagai hanya satu bentuk perkongsian. Sebagai contoh, orang kata saya main petik nama je ni. Okey, Nur Jannah contohlah, dia ada masalah dari segi pengurusan masa. Lepas tu datang pula Tugas Sri bantu dia. Tugas Sri berkongsi. Dia kata Nur Jannah, okey, awak dari segi pengurusan masa, awak contohlah awak perlu buat jadual harian ke, jangan bertangguh buat kerja ke. Itu perkongsian, maknanya dia Tugas Sri akan bercerita macam mana dia uruskan masa dia. Dia akan cerita kepada Nur Jannah dengan tujuan supaya Nur Jannah ni kata mungkin ambil pengalaman daripada Tugas Sri macam mana nak uruskan masa. Itu pendedahan kendiri. Tapi kita sebagai PRS, kita elakkan berkongsi hal atau pandangan yang menyebabkan rakan rasa lagi rendah diri. Maknanya contohlah dari segi contoh kata Aiman. Contoh Aiman ada masalah dari segi duit dibelanjakan terlalu banyak. Duit belanja RM10, dalam satu hari tu habis licin. Lepas tu dapat pula dekat Amirul Hakimi. Amirul Hakimi pula berkongsi, dia kata kata aku duit belanja aku RM20, kau RM10. So perkongsian yang kita harus elakkan, jangan bagi kawan kita tu rasa rendah diri. Sebab kita ni dalam proses kita nak bantu kawan. Jangan kita merendahkan kawan-kawan kita. Dan saya saya boleh cakap antara pendedahan diri, pendedahan diri merupakan salah satu cara yang paling dekat dengan untuk bantu kawan-kawan kita. Sebab kawan-kawan dia akan tengok apa pengalaman, apa pandangan daripada diri kita sendiri. Alright, so tadi ada macam soalan, okey, maknanya daripada Tanusri, maknanya daripada klien saya pun ada masalah yang sama. Dan saya cakap macam cikgu cakap tadi lah, dia cakap dia nak support daripada ahli keluarga. Maknanya dia nak support daripada ahli keluarga, kiranya dia, Cik Hasna mungkin boleh kongsikan.
Okay, so ya. Ya, sila tugas sendiri. Kalau nak kongsi silakan. Ya. Tanusri, boleh kongsikan? Tak, cikgu, maksud saya satu daripada klien saya, macam adik saya lah. Dia ada masalah sama macam Kendra tadi. Dia cakap dekat saya masalah dia, saya cakap lah ke dia benda yang cikgu cakap tadi tu. So saya pun cakap lah, janganlah macam tu, jangan fikir positif macam tu. Dia cakap dia nak support pada ahli keluarga dia, tu je. Dia tak nak ahli keluarga dia cakap nak negatif sikit macam tu lah. Okay, faham. Dia begini Tanusri, bila berkait dengan isu berkaitan dengan support daripada keluarga, sebenarnya kita kalau katalah dia tu adalah adik kita kan, dan kita memang tahu ahli keluarga kita ni memang jarang beri support secara positif kepada anak-anak ke ataupun kepada ahli keluarga yang lain. Kena beri pencerahan kepada dia. Okay? Jangan mengharapkan jangan mengharapkan ayat-ayat positif tersebut daripada keluarga sahaja. Okay? Mungkin boleh awak terapkan pada diri dia dan awak sendiri as a PRS, sebagai kakak ke atau sebagai adik ke kan, boleh awak kata biasakan diri dengan selalu puji dia, beri kata-kata positif dengan dia. Okay? Sebab kadang-kadang suasana dia dalam persekitaran tu mungkin memainkan peranan juga. Okay? Nak tak nak kena ada orang yang memulakan memberikan kata-kata positif dalam keluarga. Barulah dia akan dijadikan budaya. Kalau semua orang tak nak cakap positif, dia problem lah. Macam tu. So kena bermula dari kita juga. Kita pun kena sentiasa puji ayah kita, kata-kata positif mak kat kita, dekat kita yang kata tahniah ayah, terima kasih hebat, ayah ni bagus, mak ni bagus, adik ni bagus. Semua, so benda tu kita lazimkan, kita budayakan dalam keluarga kita. Walaupun keluarga kita mungkin dia tak, orang kata apa, dia tak biasa dengan benda-benda tu, tapi bila kita selalu ajak, selalu cakap macam tu, lama kelamaan mereka akan okey, dan mereka secara tak langsung kita akan mengajar dia orang, okey, kalau ada apa-apa berlaku, syabas, bagus, tahniah, macam tu. So benda-benda macam tu kena bermula dari kita juga. Kalau kata suasana sekeliling tu belum ada lagi macam tu lah. Okay? Masalah ni cikgu, saya dengan mak saya support dia, tapi ayah dia cuma macam cakap yang benda yang sedih untuk dia. Apa? Dia cakap lah kat ayah pasal benda tu. Dia cakap dia akan jadi challenging, dia akan mungkin betulkan soalan, masalah dia. Macam tu lah. Lepas saya cakap benda tu kat dia macam tak boleh ambil tau. Macam tu lah. Tak apa, macam saya kata tadi lah, kita terus support dia. Even ada perkara-perkara negatif sekalipun, you try untuk positifkan dia juga. Macam tu. Okay? Sebab bila kita sebut pasal keluarga ni, is bergantung kepada support group dia yang ada di sekeliling jugalah. Okay? Even ada dalam ahli keluarga tu ada yang negatif sekalipun, tapi bila ramai yang positif, so kita kena terus berterusan. Biarkan lama-lama negatif tu akan tenggelam sendiri. Biar kalau boleh, kalau kata kamu ada 10 orang atau pada 5 orang ahli keluarga, seorang cakap negatif, 4 orang tu biar cakap positif. Lama-lama dia akan biasa dan dia akan terima yang positif. Dia lain jadinya kalau ramai orang yang, kalau kata ada 5 orang, 5 cakap negatif. Itu lagilah dia akan tu. So jangan biarkan yang negatif tu menguasai keadaan surrounding kamu. Macam itulah. Okay. So apa lagi? Ini sepatutnya kelas Cikgu Zafiri, bukan kelas saya. Okay. Okay. Aiman, cikgu, saya ingin mendapat tips untuk menjadi pelajar yang berjaya dari segi akademik. Ada tips Cikgu Zafiri? Cuba bagi sikit Kak Aiman ni. Okay, tips nak jadi pelajar yang berjaya dari segi akademik. Yang pertama, jangan malu untuk bertanya. Yang itu yang paling penting, jangan malu untuk bertanya. Jika kita tak faham, kita tanya kepada guru kita, tanya kepada kawan kita. Dan
kalau cikgu kita tu explain kita tak faham, masih lagi kita tak faham, kita boleh cari cikgu lain untuk explain. So benda tu memang macam saya pernah dari pengalaman saya pernah buat lah. Maknanya kita bila kita dapat penjelasan pada guru tu kita tak faham, kita tanya kepada guru-guru yang lain. Yang paling penting itu je, jangan malu untuk bertanya, itu langkah yang pertama. Jangan malu untuk bertanya jika tidak faham. Maknanya orang kata dalam peribahasa kata malu bertanya sesat jalan. Penting juga kalau kita tahu, Aiman tahu target diri sendiri dari segi akademik. Betul. Kita nak berjaya dalam akademik, apa yang kita nak capai sebenarnya? Adakah kita nak berjaya dalam akademik itu tujuannya adalah untuk kita nak memuaskan hati orang atau nak memuaskan hati kita sendiri dalam akademik? Adakah kerana kita nak berjaya dalam akademik itu sebab kita nak capai cita-cita kita? Ataupun adakah kita tahu kita nak berjaya dalam akademik tu untuk apa? Bila kita jelas dengan apa yang kita nak, sebenarnya itulah yang akan mendorong kita sama ada kita boleh berjaya atau tidak. Ramai orang hanya menggunakan pencapaian akademik hanya untuk memuaskan apa yang orang lain nak puaskan. Dan hakikatnya bila dia capai dan dia bukan itu pun sebab dia nak dapat. Contohnya dalam satu kes, dia diminta untuk capai 10A contoh dalam SPM. Okay, untuk 10A sebab nak pastikan keluarga dia semua, abang dan kakak-kakak dia adalah doktor supaya dia boleh sambung doktor. Dia dapat capai 10A. Dia sambung juga bidang doktor tersebut. Tapi dia puas tak? Sebab bukan kehendak diri dia. So dia tak puas, betul? So sebab itu berbalik semula pada diri kita. Apa yang kita nak capai dalam akademik tersebut? Adakah kita nak capai nak memuaskan hati orang atau kita nak capai sesuatu benda yang kita nak untuk diri kita sendiri? So dia punya persepsi, dia punya orang kata apa, dia punya part tu bergantung pada kita dan macam mana kita melihat kejayaan itu dari sudut pandang kita sendirilah sebenarnya. Okay, so terima kasih Aiman. Kalau Aiman faham, kalau tak faham kita PM tepi lah kan. Mesti Aiman ni pun tengok gaya dia mesti Insta famous kan, mesti dahsyat tu kerja. Okay. Cikgu, family saya tak percaya yang saya boleh ambil bidang seni dalam tingkatan 4, tapi saya hanya ambil kata kreatif sebagai cabaran untuk saya meneruskan membuktikan pada family saya boleh berjaya dalam bidang seni. Betul atau tidak tindakan saya ni cikgu? Family saya rasa saya tak boleh berjaya kalau ambil bidang tersebut. Sekarang ni awak yakin tak awak boleh buat? Kalau awak yakin awak boleh buat, go ahead. Teruskan saja. Sebab in the end of the day, yang akan berjaya, yang akan berjaya dalam bidang tersebut adalah awak sendiri, bukan orang lain. Okay? Yes, kita ambil juga pandangan ibu bapa kita, keluarga kita tentang isu tersebut. Kita jangan tentang membuta-tuli. Contohnya kita bila mak kata kau takkan berjaya ni, mak kita tak belajar macam kita ni. Jangan macam tu. Kita hormati mereka. Tak apa, insyaAllah saya akan tunjukkan kepada mak saya boleh buat. Kita masih harmoni, mungkin itu tujuannya untuk sebagai cabaran, kita ambil sebagai cabaran. It's a good thing. Okay, dalam masa yang sama kita membuktikan kepada keluarga kita yang kita boleh dalam bidang tersebut. Sebab apa berlakunya situasi macam tu? Sebab mungkin sebelum ni mereka tak pernah nampak individu-individu yang berjaya dalam bidang tersebut. Jadi bila kamu berjaya, mereka akan mengubah persepsi tersebut. So gunakan itu sebagai satu cabaran untuk kamu terus dalam bidang tersebut. Dalam masa sama kamu hormati mereka, kamu terima apa perbezaan pendapat mereka dan kita tunjukkan kejayaan kita melalui usaha dan cara kita yang baik itu. InsyaAllah mereka takkan ada masalah. Kan? Okay? Kendra, kalau cikgu macam mana kalau situasi ni, kalau contoh cikgu suruh kenal diri sebelum tu, saya akan rasa apa yang nak cakap. Sekejap, saya tak faham ayat dia. Cikgu macam mana kalau situasi ini, kalau contoh cikgu suruh kenal diri sebelum itu, saya akan rasa apa yang nak cakap. Macam mana kalau mereka nak rasa saya seorang pelik, tak cantik, mereka tak suka saya. Macam mana kalau mereka tak suka saya, lepas tu ejek atau bully saya, macam mana cikgu pun tak suka saya, cikgu boleh bagi tips saya rasa lebih yakin diri. Saya cuba nak memahamkan ayat tu lah. Tapi yang saya faham macam ni. Ialah kita kan minta kamu kenal diri kamu. Okey, katalah sekarang ni bila sebut pasal kenal diri, kita yang tahu apa kelebihan kita, apa yang kelemahan diri kita. Walaupun orang kata kamu tak cantik, tapi kamu rasa kamu cantik tak?
Kalau kamu rasa kamu ni cantik, so cantiklah pada diri kamu. Even kat orang lain tak cantik. Sebab kita pun selalu dengar kan, kecantikan itu kan adalah subjektif, bergantung pada orang yang melihat. Okay? Kalau kata kamu rasa diri kamu cantik, kamu akan boleh bina self-esteem yang baik. Okay, dia macam ni bila kamu kata kamu dia ada dua terma. Perasan tu maknanya kita rasa diri kita cantik, padahal kita tak cantik. Macam tu kan. Itu perasan. Okay, maksudnya kalau kita istilah yang terbaiknya, kalau kita kenal diri kita tak cantik tapi kita rasa kita okey, biasa, tak ada masalah. Cuma orang mungkin saja, kita pun tahu yang orang sengaja kata kita ni macam tu dengan tujuan supaya nak merendah-rendahkan kita. So kita kena pastikan kita tahu kat mana batas kita. Maksudnya tahu batas kita tu maksudnya kita cantik pada diri kita pun sudah cukup sebenarnya. Tak perlu sampai kita nak impress orang lain. That's why bila kita berpuas hati dengan apa yang kita ada sahaja sebenarnya, dengan tujuan kita tak nak puaskan hati orang lain, kita akan rasa okey. Dia masalahnya bila kita nak cuba nak impress orang lain, kita cuba nak, orang kata apa, nak buat orang lain suka kat kita. So kita buatlah macam-macam, kita jadi yang orang lain berbeza, bukan jadi diri kita. Sebab tu kita tengok ada orang mula nak rapat dengan orang yang ini, mula make up diri tebal-tebal, tapi hakikatnya dia tak macam tu pun. Sebab dia nak rasa dihargai dan disayangi oleh orang lain. So that's why benda tu sangat tidak baik. Sebab apa? Efeknya katakanlah semua orang yang dia nak tu dah tak ada. Kan? Datang pula orang baru. So orang baru akan bawa perkara baru, pemikiran baru. So dia kena ulang balik benda tersebut. So tak bagus. So mulakan dengan kenal diri dulu. Bila kamu kenal diri, kamu boleh tak terima diri kamu? Kalau kamu boleh terima diri kamu, kamu tak ada masalah. Masalahnya ialah bila kamu sendiri tak boleh terima diri kamu, dia jadi ada masalah berkait-kait lah selepas itu sebenarnya. Okay. Apa lagi? Okay, so ada lagi soalan tambahan? Ini patutnya Cikgu Zafidi yang jawab. Okay, so kalau tak ada, saya serah kembali kepada Cikgu Zafidi lah, silakan. Okay, terima kasih Cikgu Hasnan atas orang kata fokus sesi Q&A yang panjang lebar jugalah. Kita tengok ada pelbagai yang kata persoalan yang diungkapkan oleh PRS sekalian dan kita cuba bantu maknanya supaya anda dapat bantu diri anda sendiri dan and then kita sebagai PRS kita bila kita dah bantu diri kita akan bantu kawan-kawan kita yang lain. So pentingnya saya rumuskan balik pentingnya kita untuk mengenal kekuatan dan kelemahan diri kita. Apa kelebihan diri kita, apa potensi yang ada dalam diri kita yang kita boleh tonjolkan, kita boleh bangunkan, dan apa kelemahan yang ada dalam diri kita yang anggap kelemahan itu sebagai satu benda yang memalukan. Dan bila kita kenal kita punya kelemahan kita cuba untuk atasi. Kita gunakan apa yang ada kelebihan dalam diri kita untuk bantu untuk atasi kelemahan dalam diri kita. So setakat itu sahajalah kita punya sesi kita pada pagi ini. Cikgu ucapkan terima kasih kepada semua PRS, terima kasih kepada Cikgu Hasnan dan semua PRS yang hadir pada kita punya kelas pada pagi ini. Dan cikgu doakan anda semua diberi kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan. Siapa yang kata berada kat kawasan risiko COVID-19 tu mohon kata sentiasa amalkan physical distancing, sentiasa pakai pelitup muka dan jaga kebersihan diri. So itu sahajalah daripada saya. InsyaAllah ada masa, ada kesempatan kita akan berjumpa dalam kelas yang berikutnya. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Zafidi atas sesi yang sangat bermakna tadi. Okay, kelas topik kedua, kesedaran diri. Baik, untuk makluman semua peserta, okay, jangan lupa saya baru sahaja post dalam Google Classroom refleksi dan juga laporan latihan untuk topik 2 kesedaran diri. So pastikan isi jawab, jangan lupa turn in
Ramai orang yang jawab betul tak turn in, betul tak masuk markah. Okay, kalau anda tak turn in memang takkan masuk lah nanti tu. So pastikan isi refleksi, buat refleksi tersebut, jawablah. Okay, bila sebut refleksi ni apa yang kamu dapat belajar daripada kelas tersebut. Jangan ulang balik perkataan-perkataan yang tu, tak perlu. Belajar apa yang kamu dapat daripada perkongsian pada hari ini. Okay, turn in kan, so kami akan buat penilaian. Kita akan bagi markah lah dalam 5, 6, 7, 8, 9, 10 macam tu. Okay, yang paling penting laporan latihan kamu kena isi, sebab daripada situlah saya akan melihat sama ada kamu dikira sebagai hadir atau tidak. Sebab kalau kamu tak isi, kamu tak akan dikira hadir untuk latihan tersebut. Okay, sama juga untuk mereka yang sedang melihat rakaman ini. Okay, rakaman ini selepas habis ni nanti akan di-upload dalam YouTube. Sama juga bila kamu tengok rakaman ini sampai habis, lepas habis terus buat refleksi, terus isi laporan latihan. Tak ada masalah. Okay. Untuk tahap bongsu, saya nak maklumkan balik semula, anda sudah ada 3 topik sekarang ni. Okay, 3 topik telah pun di cover. Topik 1, pengenalan PRS. Topik 2, kesedaran kendiri. Topik 3, asas komunikasi juga telah di-upload videonya, video pembelajaran. So sila tengok dan sila jawab refleksi dan sebagainya. Nak ceritanya apa? Tinggal lagi 1 topik je untuk anda pelajari dan anda boleh diisytiharkan sebagai sudah hampir 70% dalam bengkel ini. Keep it up semua. Bagus. Teruskan. So tugas anda apa dia selepas ini? Pastikan sesi bantu rakan selesai. 20 orang selesai. Jangan lupa rujuk dengan guru penyilia masing-masing. Cikgu, saya dah ada 20 orang. Yang ini saya buat. Macam mana? Okey tak okey? Okey? Buat betul-betul. Buat laporan. Lepas tu buat pula projek kamu dengan sebaik mungkin. Dan lepas itu kalau tak ada masalah, cukuplah kalau dah lebih 80%, maka kamu akan dipanggil ataupun akan dibuat satu ujian akhir. Ujian akhir tu memang wajib lah. Ujian akhir untuk kamu semua. Dan kamu bolehlah kalau kata lepas, lulus, tak ada masalah, kamu dah bolehlah kita panggil untuk sesi interview. Tak lama lagi dah dapat dah tahap bongsu peringkat negeri Selangor. Bangga lah kan? Bangga. Okay. So itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian anda hadir pada hari ini. Dan pastikan, ada lagi. Silakan. Ramai orang tak akan datang kat saya, cikgu, untuk saya akan bagi ni lah. Betul, apa dia panggil sekejap. Kalau saya nak buat bimbing kan kat rakan saya, tak ramai orang yang sama kalau adik saya dengan kawan saya. Tu je. Dia macam ni. Kalau bila kita sebut sesi bantu rakan, tak semestinya sesi bantu rakan tu kita kena buat sesi macam tu. Kadang-kadang awak selalu tak berborak dengan kawan awak. Kan? Kadang-kadang awak berborak dengan kawan-kawan kan. Contoh macam awak tengok kawan awak tengah sedih kan, awak tanya kat dia, awak apa khabar, sihat ke? Kenapa saya nampak sedih aja? Dia pun jawab, saya sedih sebab saya tak makan lagi lah. Betul, awak pun tolong dia sikit. Itu sudah dikira sebagai sesi bantu rakan. Tak semestinya kamu bantu orang tu kena ada sesi hal. Ataupun awak tengah borak-borak dengan dia, awak tahu tak, susah lah pelajaran matematik ni. Iya ke? Macam apa yang awak tak faham? Saya tak faham tentang subjek-subjek ni lah. Awak faham tak? Saya faham sikit lah, tapi bolehlah ajar sikit. Itu pun sudah dikira sebagai sesi bantu rakan. Kena faham sesi membantu rakan ni. Kita bantu rakan kita dalam apa saja cara. Tak semestinya dia bermasalah. Kadang-kadang kita nak bantu dia bagi tahu perkara yang dia salah. Contohnya dia tersalah letak pensel ataupun tersalah apa orang kata memang tengah tak ada duit nak beli makan, itu pun dah dikira bantuan juga. Tak ada masalah. So semua perkara dalam diri kamu dekat sekolah semua boleh dijadikan sebagai sesi membantu sebenarnya. Cuma kamu sedar tak sedar saja. Sebab tu saya kata awal-awal dulu 20 orang tu sekejap je boleh dapat sebenarnya kalau kamu faham betul-betul konsep. Kalau kamu tak faham macam mana nak buat sesi bantu rakan, rujuk dengan guru bimbingan dan kaunseling di sekolah masing-masing.
tanya cikgu, sesi bantu rakan yang macam mana yang sesuai? Saya rasa macam saya tak dapat je. Ada cara-cara dia. Awak tolong rujukkan kawan awak pergi ke kaunseling, juga sesi pembantu rakan. Contohnya, saya nak jumpa kaunselor, awak boleh bawa ke? Boleh, tak masalah. Ada isu ke? Ada, tapi saya tak tahu cara nak jumpa kaunselor. Okey, cara nak pergi jumpa kaunselor, kena isi borang macam ni, ataupun jom saya bawakan awak. Itu pun dah dikira sebagai sesi bantu rakan. Simple je, tak susah mana. Sebab tu saya kata 20 orang tu sekejap aja sebenarnya. Okey, boleh ya? So saya rasa itu saja daripada saya. Saya harap anda semua berjaya untuk selesaikan semua tugasan anda. Okey, kalau ada masalah, sila rujuk dengan guru kamu di sekolah. Okey, so itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah pada sesi yang akan datang. Terima kasih semua.